Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurhani binti Abdul Halim. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai satu topik, iaitu isu kemurungan dalam kalangan wanita di Malaysia. Sementara itu, pandemik COVID-19 meninggalkan kesan trauma dan gangguan mental dalam segelintir masyarakat. Individu yang terjejas bukan sahaja golongan lemah dan mempunyai sejarah penyakit mental, malah tidak mustahil juga dialami petugas barisan hadapan. 29.2% rakyat Malaysia ada masalah mental. Ini bermakna hampir 9 juta rakyat Malaysia berdepan masalah mental. Isu kemurungan dalam kalangan wanita bukanlah perkara yang luar biasa. Ini kerana terdapat ramai wanita yang mengalami masalah kemurungan ini yang tanpa kita sedari. Kemurungan ini merupakan penyakit umum. Bukan sahaja hanya di Malaysia, ia juga turut berada di seluruh dunia juga. Apakah itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang dalam minat aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Artikel ini daripada Utusan Malaysia pada tanggal 5 Disember pada tahun 2017. Ditulis oleh Rosma Dain, bertajuk Wanita Banyak Alami Kemurungan. Berdasarkan petikan di dalam keratan abad ini ialah, apabila berbicara mengenai kemurungan, golongan wanita juga terdedah dengan gejala ini pada tahap yang serius. Malah, kes-kes kemurungan dalam kalangan wanita adalah lebih serius berbanding lelaki kerana golongan ini lebih beremosi dan sentiasa berada dalam tekanan. Menurut pakar perunding psikiatri Glen Engels, Kuala Lumpur, Dr. Nurhamidah Muhammad Saleh, golongan wanita boleh menerima kesan kemurungan bila-bila masa sahaja. Berdasarkan daripada artikel itu tadi, terdapat beberapa masalah yang boleh dikenal pasti, seperti yang pertama, golongan wanita lebih beremosi, yang kedua, sentiasa berasa tertekan, dan yang ketiga, kesedihan melampau. Wanita memikul peranan yang besar bukan sahaja sebagai isteri, ibu, penjaga ahli keluarga, pengurus rumah tangga dan tidak ketinggalan sebagai pekerja bagi mereka yang berkerjaya, di mana mereka perlu melakukan pelbagai tugasan yang memang sudah menjadi kebiasaan dan tanggungjawab kepada wanita. Apabila mereka sudah berasa letih dan muak dengan perkara-perkara itu, ia membuatkan wanita akan mula memendam rasa overthinking dan mula beremosi, berasa tertekan dan mengakibatkan kesedihan melampau. Kerana itu, ramai wanita yang mengalami kemurungan. Selain itu, masalah kemurungan ini bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh. Ia boleh mengakibatkan diri seseorang itu di dalam situasi yang membahaya kerana mereka boleh melakukan apa sahaja tanpa mereka sedari. Dan wanita yang menghadapi kemurungan ini perlu diberikan bantuan dan sokongan untuk menghadapi masalah mereka, dan ketika mereka berhadapan dengan masyarakat yang menganggap atau stigma mereka bahawa individu mengalami kemurungan ini adalah gila. Kemurungan ini melibatkan pelbagai faktor seperti bahan kimia dalam otak, hormon, genetik, biologi, alam sekitar dan psikologi. Kebanyakannya berkaitan dengan persekitaran, keluarga, peristiwa, perceraian, kematian orang yang dikasihi, persaraan dan sebagainya. Antara sebab-sebab yang menyumbang kepada kemurungan ini termasuklah kurang keyakinan diri atau kepercayaan diri, kebimbangan melampau atau overthinking, sejarah kemurungan dalam keluarga, perubahan hormon dan tekanan hidup. Kurang keyakinan diri atau kepercayaan diri ini di mana individu itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, seperti merasakan orang lain lebih cantik berbanding dengan dirinya. Seterusnya, kebimbangan melampau atau overthinking.
Perkara ini sering terjadi kepada wanita kerana mereka terlalu berasa bimbang atau memikirkan sesuatu perkara secara berlebih-lebihan. Ia juga boleh terjadi jika individu itu mempunyai fobia atau trauma di masa lalunya yang membuatkan dia sentiasa berasa bimbang. Seterusnya, sejarah kemurungan dalam keluarga. Seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghadapi masalah kemurungan ini merupakan antara yang berisiko juga untuk mendapatkannya. Seterusnya, perubahan hormon turut menjadi punca wanita alami kemurungan. Ini terjadi ketika mereka pre-haid, semasa mengandung, berpantang dan sekitar atau selepas menopause. Dalam tempoh ini, emosi wanita tidak begitu stabil dan ketidakseimbangan hormon mudah untuk wanita mengalami kemurungan. Dan yang terakhir, tekanan hidup. Ini berlaku apabila seseorang mempunyai komitmen yang perlu diuruskan. Selain itu, seperti masalah keluarga, masalah rumah tangga, kematian orang yang tersayang, tekanan pekerjaan dan sebagainya. Aras pemikiran taksonomi Bloom mempunyai 6 peringkat. Ianya terdiri daripada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Terbahagi kepada 2, iaitu pemikiran aras rendah dan pemikiran aras tinggi. Untuk isu ini, saya menggunakan 3 pemikiran taksonomi Bloom, iaitu aplikasi pada aras ketiga, iaitu mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman yang baru, di mana segala maklumat, pengetahuan dan pengalaman yang telah didapati boleh diaplikasikan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Aras pemikiran taksonomi Bloom seterusnya ialah analisis, iaitu berada pada aras yang keempat. Analisis ini merupakan pecahan kepada bahagian yang lebih kecil untuk memeriksa lebih mendalam dan memahami perhubungan. Saya telah membuat beberapa perbandingan dan memahami mengenai perhubungan bagi mengenal pasti isu kemurungan terhadap wanita ini daripada pelbagai sumber dan info untuk mendapatkan lebih penjelasan. Dan saya memilih penilaian pada aras yang ke-6. Penilaian ini adalah membuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulan. Saya membuat pelbagai pertimbangan dan membuat penilaian terhadap pelbagai aspek berkaitan kemurungan dalam kalangan wanita menggunakan pemikiran ini dan membuat kesimpulan. Pemikiran lateral. Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward D. Bono. Pemikiran lateral merupakan satu penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imajinasi bukan secara logik atau tradisional. Ia digunakan untuk mencipta idea-idea yang baru, kelihatan luar biasa tetapi amat berkesan. Permasalahan yang berlaku boleh diselesaikan dengan pelbagai cara jika ia mendapat sokongan moral daripada orang sekeliling dan mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang begitu baik. Selain itu, perlu memikirkan untuk mencari jalan penyelesaian yang baik dan sesuai untuk mengatasi masalah kemurungan ini terjadi atau terus berlarutan. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah sesuatu isu itu. Antara langkah-langkah atau rawatan yang boleh dilakukan oleh individu yang mengalami masalah kemurungan ini ialah: pertama, menggalakkan individu tersebut untuk berbual dengan orang yang dipercayai seperti ibu bapa, ahli keluarga atau sahabat yang boleh dipercayai. Yang kedua, memberi sokongan dari segi moral dan fizikal dengan membantu meringankan beban atau menjadi pendengar setia, memberi nasihat dan menghiburkan hati individu yang mengalami masalah kemurungan ini. Yang ketiga, berjumpa dengan doktor pakar psikiatri atau pakar psikologi untuk mendapatkan rawatan lanjut yang lebih terperinci. Yang keempat, perubahan gaya hidup seperti senaman, tidur secukupnya, perhubungan sosial dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Dan yang kelima, perubatan ubat anti kemurungan. Anti kemurungan kadang-kadang dipreskripsi apabila rawatan lain tidak berjaya atau apabila rawatan psikologi tidak dapat dilakukan akibat kondisi
yang teruk atau kekurangan akses kepada rawatan tersebut. Berdasarkan kepada penilaian saya lakukan, terdapat dua pilihan yang terbaik, iaitu memberi sokongan dari segi moral dan fizikal, dan yang kedua, perubahan gaya hidup. Memberi sokongan dari segi moral dan fizikal ini melibatkan semua pihak termasuk ahli keluarga, rakan, jiran-jiran dan lain-lain lagi. Dapat membantu meringankan beban yang ditanggungnya atau menjadi pendengar setia, memberi nasihat dan menghiburkan hati kepada individu yang mengalami masalah kemurungan untuk membina keyakinan dalam diri mereka supaya terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Selain itu, bertanyakan khabar kepadanya dan mendengar masalah mereka dalam masa yang sama boleh memberi pendapat untuk membantu mengurangkan masalah yang dihadapi. Tetapi, memberi pendapat perlulah dengan teliti dan jelas, bukan dengan memberi pendapat yang membuatkan mereka bertambah lagi berasa tertekan ataupun kecewa. Pilihan yang kedua, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup memainkan peranan yang besar kerana melalui perubahan itu, isu kemurungan di kalangan wanita dapat diatasi. Perubahan itu tidak semestinya secara drastik atau cepat, tetapi boleh secara perlahan-lahan. Yang penting, progres atau kemajuan yang dapat dilihat itu jelas. Ianya mampu menjana pemikiran ke arah yang lebih positif. Individu itu juga perlu bijak memilih dan bergaul dengan persekitaran yang positif dan jauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan seperti bersenam, tidur secukupnya, perhubungan sosial dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Boleh juga menyertai kumpulan atau pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO sebagai sukarelawan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah kemurungan yang dialami daripada individu-individu yang lain. Kesimpulannya, masalah kemurungan ini boleh diatasi dengan pelbagai cara. Ia boleh menjadi lebih berkesan jika individu itu sendiri berusaha dan cuba untuk mengubah kehidupannya menjadi ke arah yang lebih baik dan menjadi seorang yang lebih positif. Akhir sekali, masalah kemurungan ini perlu diambil berat oleh segenap lapisan umur, jantina dan masyarakat. Dan setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya.